Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita, dan juga tak lupa tok guru kita yang baru kita sama-sama tok guru kita ya. Allahu akbar. Jadi kita sama-sama kita bagi Fatihah ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah. Kita baca doa. Saya baca Ustazah. Baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an. وأجعله لنا نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وشكل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuk hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ya Rabbi. Terima kasih. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, mari kita bersama untuk melihat pelajaran kita pada pagi ini, iaitu muka surat berapa? Muka surat mana tu? Tak putih. Muka surat berapa ni, Rosna? Ujung 202. 202. 202. Kedudukan dan gelaran suara huruf. Ya. Apa tajuk dia? Satu, kedudukan dan gelaran suara huruf. Okey, betul lah tu. Sabiah tak datang?
Dia ada hal kat ni. Tak ada lah mesej. Student ada 4 orang je Ustazah. 4 orang ya? Ha. Tak apa. Tak apa. No problem. Tapi tulis setuju. Setuju dengan Ustazah, dengan Tak apa confident. ya. Tak apa, 4 orang kita senang. Boleh baca seorang 3 muka. Wait, panjangnya. Okey. Mana pergi habis kawan-kawan kita. Masing-masing ada tugas. Okey, tak apa. No problem. Dia orang datang. Tak, ada mesej ke tak ada kan? Saya baca tak ada mesej. Selalu kalau apa-apa bermesej. Kalau Juma kan mesej. Tak ada, tak apa. Ya. Puteri okey. selalu ada, Puteri? Hati Puteri ada? Tak ada. Dia Di mana pagi ni? dia orang ada Ruhaidah tak ada Pak. Ruhaidah ada Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yelah Rahidah siap dia. Apa nama tak apa, dia orang ada tadarus habis kan masuk. Kau tak masuk tak apa. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kitab Ustaz Surul iaitu muka surat 202. Saya nak menghabiskan sikit lagi yang habis. Iaitu kedudukan dan gelaran suara-suara huruf. Macam mana tu ya? Terdapat huruf-huruf yang mempunyai tempat keluar yang sama. Ya, sama macam kita dah tahulah tu. Sa, dal, to, sa, za, zo. Tu sama tempat kan? Ain, ha, kerongkong duduk berdua. Kho dengan ghain duduk sama-sama. Ada tak yang duduk satu? Tak ada ya? Ada juga qaf, kaf, itu duduk seorang-seorang. Tapi berhampiran. Okey. Oleh kerana cara sebutan yang berbeza menyebabkan keluar suara huruf-huruf yang berbeza. Begitu juga tebal atau nipis. Sesuatu sebutan turut membezakan sebutan yang keluar walaupun dari makhraj yang sama. Walaupun dia duduk sama, kalau sifat dia tu tebal, dia akan disebut tebal. Kadang duduk sama tapi ada yang makhrajnya, ada yang sifat dia tebal, ada yang sifat nipis, ada yang sifat ringan, duduk sekali. Macam tu kan. Itu yang maksud dia tu. Tapi sebutan ikut pada sifat masing-masing. Berikut adalah kedudukan dan gelaran huruf mengikut makhraj tempat keluar. Sebutan bagi merekaskan 17 sebutan makhraj sebelum ini. Yang kita dah belajar semua tu, semua huruf hijaiyah kita dah habiskan kan semua. Alhamdulillah. Okey, pertama, huruf fa mim ba wa. Kita tahu dah. Bila sebut je tu fa mim ba wa, mesti huruf bibir ya. Iaitu huruf syafahiyah atau huruf syafawiyah. Itu nama dia lah. Nama tempat duduk huruf yang 4 ini. Kerana keluarnya adalah daripada kawasan bibir mulut. Ya, di kawasan bibir mulut. Maknanya tak setempat juga. Satu dia keluar daripada 2 bibir, satu lagi dikeluarkan dengan 1 bibir, ya. Okey. Jadi walaupun bibir dia berlainan juga, ada ujung, ada pangkal, ada tengah. Gitulah seperti huruf-huruf yang keluar dari kerongkong ya. Huruf fa mempunyai cara sebutan yang tersendiri iaitu bibir bawah. Dan saya sebut tadilah bibir bawah dan gigi atas. Bibir bawah dan gigi atas ya. Okey. Tetapi huruf waw mim ba adalah dari makhraj yang sama iaitu 2 bibir. 2 bibir walaupun cara sebutan ketiga-tiga huruf itu adalah berbeza. Jadi maknanya dalam 4 tu satu duduk 1 bibir dengan gigi atas ya. Yang 3 lagi tu 2 bibir. Yang 3 huruf lagi keluar daripada 2 bibir tapi berbeza bentuk. Yang waw 2 bibir yang dimuncungkan. Ingat ya, 2 bibir yang dimuncungkan. Wow. Gitu. Jadi tengah-tengah bibir tu dimuncungkan bibir
berlubang lah tapi ada lubang ya. Kalau tutup lain pula jadinya ya. Wow. Kalau tutup tak jadi wow lah. Okey. Lagi satu ba. Dua bibir. Mulut tutup. Ba. Tutup buka. Jangan tak payah tekan, tak payah tak payah. Lembut je. Macam tu je. Ba. Ya. Dua bibir ditutup rengan, dua bibir ditutup rengan dan buka. Ba. Kalau tak buka dia tak jadi ba pula. Tak jadilah kan. Jadi ba. Tutup rengan. Okey, yang lagi satu mim. Mim ni tutup rapat. Mim. Tak buka. Mim. Ya. Macam tu. Jadi berbeza. Yang satu muncung, yang satu tutup buka, yang satu tutup. Okey, boleh faham ya? Jadi berbeza. Walaupun bibir, berbeza bibir. Huruf sa, zal, wa digelar sebagai huruf lisawiyah. Lisawiyah. Ya. Kerana keluarnya adalah daripada hujung gigi hadapan hingga ke kawasan gusi atas. Kita kena sebut sa. Hujung gigi ni, hujung gigi sa. Ya. Wa. Kalau wa tu ujung lidah terkeluar sikit ke depan sikit pada hujung lidah tu menyentuh gusi atas. Ya giginya lo. Kalau lidah dia tak bunyi zo. Kalau ujung saja zo bunyi nipis ya, bunyi ringan iaitu zal. Dia kena beratkan zo, terangkat terangkat lidah kita tu, tengah lidah. Digelar sebagai huruf-huruf lisawiyah kerana keluarnya daripada hujung gigi hadapan hingga ke kawasan gusi atas. Ya, gusi atas ni gigi depan ni gusi dia. Makhraj ketiga-tiga huruf ini sama tetapi keluar dari tiga huruf yang berbeza. Keluar dari huruf yang berbeza jugalah. Sama juga dengan yang tadi tu. Dengan ba, wa, mim ya. Duduk sama tapi dikeluar dengan beza. Muncul, tutup buka, tutup. Yang ini apa beza dia? Kerana perbezaan tekanan pada belakang lidah. Tebal, nipis. Ya, tebal dan nipis itu satu sebutan. Huruf wa adalah yang tebal. Wa itu sebab dia kena terangkat menyentuh gusi atas tu. Wa adalah tebal dan paling kuat tekanannya. Diikuti pula dengan huruf zal. Ya. Kemudian huruf sa. Zal dengan sa ni ringan ya. Ringan, nipis, tidak berat, ya, tidak terangkat lidah ke atas menyebut hurufnya. Ya, kalau isti'la ni terangkat lidah ke atas menyebut hurufnya. Okey, boleh kita kalau keluarkan sikit ujung lidah tu dah kira betul dah sebutnya sa. Salasa. Kita sebut salasa tu kalau kita bercakap biasa-biasa kita sebut sin bukan sa. Kita sebut selasa. Selasa jadi sin. Dia sepatutnya salasa. Ya. Okey. Dan begitu juga zal. Allazi. Kita tak sebut allazi. Dia macam zai. Itu hati-hati ya. Bila kita sebut allazina amanu, mesti hujung lidah. Allazina amanu. Gitu ya. Okey. Dan seterusnya huruf ta dal to. Tak ada masalah lah. Cumanya kita jaga huruf tebal dengan huruf nipis. Apa yang huruf tebal ialah to. Dia kategori to ni pula yang terkuat di antara huruf-huruf yang lain. Jadi dia sifat dia kuat di antara huruf-huruf yang 28 huruf lagi tu. Kalau 29 kita kira 28 lagi tu antara kuat sekali ialah to. Dal ta kena baca ringan sebab dia huruf dia sifat dia berlawanan dengan sifat to tadi. Iaitu isti'la. Lawan isti'la ialah istifal. Jadi kena sebut ringan saja. Ta, dal. Ta, dal. Ujung lidah juga tapi taklah keluar macam sa, za, zai itu. Ya.
Hujung lidah menyentuh menyentuh pangkal gigi depan. Ya. Digelar sebagai huruf-huruf asaliyah kerana keluarnya adalah daripada kawasan tersilap baca, sorry. Digelar sebagai huruf-huruf nat'iyah, ya. Kerana keluarnya adalah daripada kawasan busi hingga ke langit-langit keras, ya. Ta, dal, po. Ya. Makhraj ketiga-tiga huruf ini sama. Cuma huruf po adalah yang paling kuat seperti yang saya beri pencerahan sebentar tadi, ya. Dan tebal tekanan semasa menyebutnya diikuti dengan huruf dal dan kemudian huruf ta. Jadi ta dengan dal ni tak ada masalah lah sebab dia ringan. Ta, dal, ya. Tattaqun, gitu je, ya. Ada sini, gitu je. Lamba je sebutannya dan santai saja sebutannya, tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat, ya. Itu dia. Okey, boleh faham, ya? Yang tadi iaitu huruf safahiyah dan huruf lisawiyah dan huruf nat'iyah, ya. Jadi kita pergi kepada huruf asaliyah. Banyak, ya, kita berhenti semuka ni udahlah. Huruf zal, zai, sin, sod. Zain, sin, sod. Digelar sebagai huruf-huruf asaliyah kerana keluarnya adalah daripada kawasan bucu hujung lidah. Bucu hujung lidah, macam mana bucu? Kalau benda tu tersorok, yang tersorok tu lah bucu. Kalau benda empat segi, bucu dia tu. Gitu. Maksud bucu. Kerana keluarnya adalah daripada bucu hujung lidah dan gigi kaki bawah. Makhraj ketika tiga huruf ini sama, cuma huruf sod disebut dengan tekanan paling kuat dan tebal diikuti dengan huruf zai, kemudian huruf sin. Serupa juga yang tadi satu ada huruf isti'la. Yang zai dengan sin tidak huruf isti'la, lawan isti'la, iaitu istifal. Jadi isti'la duduk dengan istifal, satu bilik. Satu bilik, kalau dah satu bilik mesti satu rumah, satu rumah satu bilik. Dia duduk. Macam mana sebutan dia mesti berbeza walaupun duduknya satu bilik. Okey, itulah namanya sod. Else, ya. Ashabul kahfi. Kita kan sebut itu. Dengan osha. Awal-awal lagi dah tebal. Hamzah tu dah tebal kan? Tak betul. Hamzah tu tetap tidak tebal, ya. Ringan, ya. Nipis. Jadi jumpa dengan huruf tebal jadi else, gitu. Ashabul a'raf. Contoh. Ashabul jannah, gitu, ya. Okey. Sin biasalah. Sin, okey, mudah nak sebut. Tapi sin ni bahayanya kadang-kadang kita punya sa, kadang-kadang punya sod, ya. Bila kita membaca Quran. Sebut satu-satu betul, confirm betul, semua betul, ya. Bila kita baca Quran, mulalah. Sod bunyi sin, sin bunyi sod, gitu. Bertukar bunyi. Zai, zai juga sebut satu betul, zai. Tengah-tengah lidah, zai, ya. Jadi bila kita baca sama pula dengan zal. Zal sama dengan zai. Zai jarang sama zal. Zai betul lah tu. Za, ya. Zabaniyah. Zabaniyah. Kita betul sebut za, ya. Tapi kalau allazi kadang-kadang kita sebut zai juga. Tak betul. Hati-hati, ya. Huruf yang seakan-akan sama sebutannya tu kita kena hati-hati apabila kita jumpa dalam ayat yang kita baca dalam Quran, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, dan seterusnya yang terakhir lah, ya, kita ambil satu muka je. Huruf lam, ro, nun. Lam,
ro, nun. Ini ketiga-tiga huruf ini tidak ada yang bersifat isti'la. Walau bagaimanapun tidak ada sifat isti'la, tetapi ada kelainan bagi huruf istifal ini, iaitu lam dengan ro. Apabila dia bertemu dengan apabila dia berbaris atas, dia akan dibaca tebal, dan beberapa syarat yang lain dia dibaca nipis, ada kala dibaca nipis, ada kala dibaca tebal. Dan dia punya hukum pun bacaan tafkhim, tarqiq dan tafkhim, tarqiq. Ada 3 kaedah dalam menyebut lam dengan ro ni. Ada ketikanya kena baca tebal, ada ketikanya dia kena baca nipis. Kenapa ya dibaca tebal sedangkan dia bukan huruf isti'la? Biasanya huruf isti'la dia baca tebal. Itu soalan. Dalam kena bincanglah. Beri perbincangan, beri pendapat anda. Macam itulah ya. Jadi adalah syaratnya. Kalau sebelumnya berbaris di bawah, kita baca nipis. Kalau sebelumnya ataupun dia sendiri baris atas, berjumpa dengan huruf ke depannya, contohnya Allah, Rasulullah kena baca tebal, ya. Ya Allah kena baca tebal. Kalau lillah, ketika itu kena baca nipis. Itu sebab dia ada tebal, ada nipis. Dengan kata lain, ada 2 alam lah, lam dengan ra ni. Sifat asli dia istifal. Sifat asli dia istifal. Okey, boleh. Begitu juga ra. Ra begitu juga ya. Ada kalanya kena baca dengan tebal. Ada kalanya dibaca dengan nipis. Sebagaimana yang sebelum ni saya dah terangkan. Yang confirm baris bawah baca nipis. Tetapi kecuali ada ketika wakaf, huruf sebelumnya huruf isti'la, macam mana? Kena baca tebal. Gitu ya. Tapi kalau sebelumnya ada huruf isti'la tapi ada ya mat, kena baca nipis. Itu kita dah belajar pun ya. Itu kena ulang. Jadi ada kalanya kita baca tartiq, ada kalanya kita baca tafkhim, dan ada kalanya kita baca tartiq pun boleh, tafkhim pun boleh. Tu dia boleh. Jadi tak ada masalah. Kalau yang dibolehkan kedua-duanya, apa pun kita sebut bunyi, tak apalah, tak ada masalah. Yang kita ada masalah, yang tebal, yang tafkhim kita baca tarqiq, yang tarqiq kita baca tafkhim. Itu bermasalah. Okey. Okey, boleh faham ya? Alhamdulillah. Jadi apakah huruf ini digelar? Huruf ini digelar sebagai huruf zalaqiyah. Zalaqiyah. Kerana keluarnya adalah daripada sekitar kawasan hujung lidah dan gusi hadapan. Makhraj ketika 3 huruf ini hampir sama, cuma cara sebutan yang berbeza. Menyebabkan keluarnya suara huruf yang berlainan. Huruf nun disebut dengan menekan hujung lidah terus ke gusi. Nun. Mudah je lah. Nun. Hujung lidah kena pada gusi atas. Nun. Tergantung lidah ya. Nun. Gantung lidah. Kalau kita baca an-am, kalau kita cepat jatuhkan hujung lidah tu, dia akan jadi qalqalah. Ana-am. Jadi ana-am. Jadi jangan cepat-cepat. Transitkan dulu dia. An-am. Ya. An-am. Betul-betul dia jumpa dengan hujung lidah, jumpa dengan gusi di atas. Jangan antara jumpa dengan tak jumpa. Ya. Nak menyebut dengan sahih sebutan itu. Huruf ra pula disebut dengan melengkung belakang hujung lidah ke gusi, dan huruf lam pula menekan tepi hujung lidah ke gusi atas sebelah kiri atau kanan. Ya, lam. Al. Dia boleh belakang. Kiri kanan boleh. Al. Ya. Itu saja saya rasa. Ada soalan? Ada nak dikongsikan ataupun yang lebih mudah untuk kita memahami kedudukan huruf-huruf yang kita sebut sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi, Roll kadang-kadang dia ada juga kata bergetar, getaran, getar. itu dia punya sifat.
Sifat Oh. takrir. Dia punya sifat ialah takrir. Takrir itu maknanya bergetar. Getar. Jadi sifat dia kena kita sebutkanlah. Itu dia salah satu sifat tunggal iaitu takrir. Maknanya sebutan dia mesti ada getar. Gitu kan. Macam kita matikan dia. Ada getar. Masalah sendiri masing-masing yang sebut tahu ada getar. Takkan kita sebut tak jadi kan. Jadi kena gitu. Tak adalah banyak sangat gulungnya tu. Getarnya tak payahlah gitu. Gitu je. Okay. Betul. Terima kasih soalan. Boleh kita kongsi. Okey, ada lagi? Ustazah, kita sebut Zal tu Ustazah. Kan selalu macam beranak kan. Padahal kita yalah, kalau mati. Kalau dia mati memang kita beranakkan. Beranak tu maknanya lantun lah. Yalah, bila kita sebut tu kan kita keluarkan lidah sikit tu. Lidah tu kena jangan tarik cepat Ustazah. Apa-apa kedudukan dia jangan cepat-cepat tarik sebab kita kena menghayati kedudukan sebenar. Jadi kalau kita cepat kita tak dapat hayat. Kita tak dapat hayati. Ya. Kalau kita tak sempat nak menghayati, nak bawa dia ke, nak link sebutan kita ke minda kita. Kan? Jadi kalau kita sebut lambat-lambat, bukanlah lambat, maknanya kita sebut teratur dan ikut dia punya minit-minit dia supaya dikeluarkan bentuk huruf tu sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya mengikut makhraj dia. Ya? Jadi kalau nun an baru kita terasa. Gitu. Baru kita rasa hujung lidah sentuh betul-betul dekat gigi. Kalau kita antara sebut dengan tersebut cepat apa semua, kita tak tahu nak beri pencerahan pada kawan kita. Katalah ada kawan kita nak tanya ke, cucu kita nak tanya ke. Kita nak explain tu tak tahu. Sebab kita menyebut terlalu cepat, tak tahu dia di mana keluar. Tu dia. Jadi kalau kita sebut sesuatu huruf itu mengikut peraturan, mengikut sistemnya yang betul, maka kita akan dapat sampai bila-bila insya-Allah. Semoga doa kita pada pagi ini makbul untuk menyebut huruf-huruf Quran, huruf-huruf yang datangnya daripada Allah sendiri, maka kita insya-Allah akan kekal sifat-sifat huruf tu yang kita hayati daripada sebutan kita dengan lidah kita ke minda kita insya-Allah, ya. Cuba sendiri-sendiri fikirkan. Betul juga ya kalau kita sebut dengan teratur, dengan pelan-pelan, dengan betul dapat masuk dalam kita. Rupanya gini. Selama hari ni kita nak cerita dengan orang tak reti. Yalah. Kita baca tu rasa puas Ustazah kan? Kita rasa macam puas. Kita tahu dah kedudukan dia di mana. Ya. Tengok birthday dia. Dia birthday. Ustazah, sebenarnya pagar pun main peranan Ustazah. Ya. Kalau tak ada pagar, dia terlepas juga kan. Angin kan. Banyak angin terlepas. Tapi kalau gigi palsu pun tak sedap lah nak sebut. Lagi tu macam tebal. InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Gigi palsu ke tak ada gigi ke, insyaAllah. Sebabnya, tapi sekarang gigi Ustazah, sekarang gigi palsu dah bagus Ustazah. Ya, macam ni bentuknya. Cumanya tidak banyak sangat hurufnya guna gigi. Gigi ni cuma backup je. Umpamanya kita sebut keluar ujung lidah daripada gigi. Kita tak ada gigi kan? Katalah kita tak ada gigi depan, tak ada. Tapi kita keluar daripada gusi kita tu. Boleh lah. Gusi tu jadi gigi lah. Dia sebab gigi depan ni duduknya daripada gusi. Jadi tak ada masalah gigi sebenarnya. Ya? Masalah kita sendiri. Tapi bunyi dia lain sikit Ustazah. Tak adalah bunyi angin daripada gigi tu tak adalah sebab kita tak ada gigi. Angin daripada daging lah. Gusi kita daging kan. Gitulah. Ya. Cumanya Allah Maha mengetahui. Kita sebut walaupun tak ada gigi. Tengok kori-kori yang lama-lama. Ketika dia tak pakai gigi palsu, bacaan dia sama juga yang hak. Apa tu yang duduk Ustaz Kazim tu 80 lebih umur tu mengaji okey. Itulah tak ada gigi.
Tapi Ah. sedapnya mengalah kepada orang ada gigi. 80 lebih Ustazah khatam 3 hari khatam. Aduh. Itulah saya punya geng, kau tahu tak? Saya punya geng grup khatam, grup tadarus. Saya nak share lah. Seminggu dia udah 3 kali khatam. Dahsyat betul. Daripada setengah bulan. Dia khatam 10 bulan dia khatam dah 3 kali round. 3 round, 30 juzuk, 30 juzuk. Saya ketika itu baru juzuk 8. bukan 8 juzuk. Juzuk 8 baru. Dia dah ber-8 dah. Salah seorang geng lah. Kami ada 250 orang. Ramai. Grup tadarus 250 orang. Tapi yang duduk dekat Ustaz Kazim punya tempat tu. Aduh. Itulah. Itu saya kata Ustaz Kazim Perak ni, saya di sini ni. Allahu Akbar, hebatnya. Nama dia Haji Aisyah. Ya Allah Aisyah, kata mana kau buat tu. Tapi dia beritahulah dia tak ada kerja lain. Dia hanya mengaji Quran saja. Saya tak cerita saya pula. Saya tak cerita saya mengajar saya pun. Allahu Akbar. Semoga Allah bagilah kita macam tu. Gitulah kan. Dia tak ada kerja lain tu dan alasannya memang boleh lah. Ya, kalau hari Ahad, kalau saya tak ada program, pukul 9 ke atas lah, pukul 9 ada program pun lagi. Bolehlah khatam sesikit-sikitnya 5 juzuk lah. Ya. Itu saya, kalau dia tak tahulah 5 kali khatam pun. Seorang-seorang baca. Aduh. Seorang baca lah seorang. Mana pula berdua pula seorang. Itu dah. Assalamualaikum. Ustazah, Assalamualaikum. Saya lambat sikit masuk. Tak apa, selamat masuk. Ada. Tapi tajwid dah lepas lah. Tak apa, boleh je. Dah habis. Dah. Ha. Ini kita tengah bincang tajwid lah ni. Okey. Nak sebut huruf kerana tak ada gigi. Jangan salahkan tak ada gigi. Adalah hikmahnya dan adalah keistimewaannya. Sebab kita yakin Al-Quran ini, ayat Al-Quran ni dijaga oleh Allah sendiri. Kau ada gigi ke, kau tak ada gigi ke, sebutannya memang Allah jaga. Jangan risau. Yakin. Ya? Yakin. InsyaAllah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam Rusnah kata tadilah. Ya? Kawan tu umur 80 lebih, gigi sebatang pun tak ada. Tapi mengaji Allah, subhanallah, subhanallah. Sahabat saya terlupa tanya, gigi dia ada ke tidak? Sebabnya sahabat ni bukan kenal-kenal, tak kenal. Sahabat tadarus je nanti. Saya nak tanya jugalah lepas ni. Ada gigi, tak ada gigi. Allahu Akbar, sajalah kita share-share kan. Kita muka surat berapa Ustazah? 202. Okey. 202 Ustaz Surur. Okey. Tadi dah lepas lah ayat nombor 1 hingga nombor 5 habis. Jadi untuk satu muka je lah, insya-Allah minggu depan satu lagi. Kita tak boleh banyak-banyak kan. Okey. Ni baca sendiri tak apa, boleh je. Semua boleh saya rasa. Okey, alhamdulillah. Itu dari segi sebutan, insya-Allah kita pelan-pelan lah. Jangan rusing kalau kita sebut tak betul-betul lagi. Dah berapa-berapa tahun, jangan duk kira tahun tu. Jangan duk kira. Yang kita kira mengaji. Dah berapa tahun sebutan Zahid tak betul-betul lagi Ustazah. Sebutan Sin tak betul-betul lagi. InsyaAllah. Sebab Allah tak bagi dia sebut kita sebut huruf dia tak betul. Tu dia. Jadi adalah perjanjian kita dengan Allah tu bila kita nak sebut betul. Tu dia. Ikut giliran lah. Allah akan bagi insyaAllah. Allah akan bagi insyaAllah. Ingatlah kita masa dulu, masa mula-mula ngaji. Macam mana kita menyebut huruf-huruf semua. Lara je kita kan. Ra. Kita sebut ikut dan kita ya kan. Sekarang alhamdulillah. Inilah janji Allah. Allah dah tunaikan. Sekarang ni tinggal lagi kita nak menyebut, nak backup lagi bagi tepat. Sebut betul dah, nak tepat pula. Jadi insya-Allah Allah akan bagi. Tunggulah. Jadi kita ingat orang dulu aku sebut lagi teruk. Ini dia. Syukur alhamdulillah. Jangan kita tak bersyukur dengan Allah. Syukur alhamdulillah. Allah telah Kok luka.
Kalau dulu kaf pun sama dengan qaf. Qaf pun kaf, kaf pun qaf. Itu dia. Jadi alhamdulillah setelah kita mengenal pasti, maka sekarang kita dah cinta lah pada huruf-huruf ni. Bukan banyak pun. Ada ulama kata 28, ada ulama kata 29. Kita rasa nak cepat, kita cover lah 28-nya. Berapa huruf hijaiyah? 28. 9 lebih 1, terlupa pula sebut. Tapi dua-duanya boleh, betul. Ya? Betul. Kalau jawapan 29, betul. Ya, 28 betul. Mana ada betul saja? Kalau 28 je pula 29. Tu dia. Ini bab Quran ni jangan main-main, jangan duk kata pasal betul, pasal tak betul. Betul je. Sebab ulama ni ramai. Kita kena terima belaka. Kalau 28 tak masuk alif, kalau 29 termasuk alif. Itulah keterangannya, betul ke tak betul? Betul kan? Jadi ada pula soalan, kenapa yang 28 tak masuk alif? Alif tu alif huruf hijaiyah juga. Alif itu tidak menerima baris. Tu dia. Ada tak alif menerima baris? Alif tak terima baris. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang tak terima baris ialah alif. Itulah ulama Quran kita, ulama Quran kita, pakar Quran kita yang tak terima baris, dia tak masuk dalam huruf tu. Jadi dia katalah 28. Itulah keterangannya. Betul lah, dua-dua betul. Kita adalah dalilnya. Kalau kita jawab 28, apa dalilnya? Kalau jawab 29, apa dalilnya? Tu dia. Siap. Ada. Dalam buku Ustaz Surul ada dah. Baca je lah. Okay. Boleh faham ya? Ke ada yang tak tahu huruf-huruf hijaiyah yang tidak menerima baris? Hanya saya baru lagi ni alif tak terima baris. Orang ini tahu. Ya Allah, Ros, ya betul. Setiap kali saya sebut. Tak. Ni sebab yang katakan kenapa alif tu tak masuk dalam tu. Itu sebab 28 tu. Itulah sebab dia tak terima baris. 28. Alif tu dia tak terima baris. Cuba tengok eja-eja dalam Quran. Qalu misalnya. Qalu ke ma ke. Yang baris kalau ma, yang berbaris ialah mim. Alif tak baris. Perhatikan dalam Quran tu, sebab ngaji kena perhati. Siapa yang berbaris, siapa yang tak berbaris. Tu dia. Kalau waw tak berbaris, maknanya dia akan baca panjang mat. Waw tak berbaris. Yang tak berbaris ni ialah huruf mat. Huruf mat. Ketika dia jadi mat, tak ada baris. Tapi alif jadi mat ke tak jadi mat ke, dia memang sentiasa jadi mat. Alif ni sentiasa menjadi mat. Tu dia tak ada baris. Mana ada eja macam mana kita nak eja alif yang tak ada, yang ada baris? Amanah. Mesti hamzah qata. Yang berbaris ialah hamzah qata. Kalau hamzah wasal tak ada baris, dia baris dia kepala sad. Itulah. Kita tengok baik-baik. Kita contohlah buku-buku kita. Oh, hamzah wasal atas dia ada sad kecil. Namanya hamzah wasal, bukan alif. Lagi satu, hamzah qata ada alif, lepas tu ada hamzah atas atau bawah. Kalau atas kalau bawah i. Itu yang ada tanda baris. Hamzah qata tandanya atas. Kalau nak eja amanah ke apa-apa ke, aman ke, adam ke, mesti hamzah, bukan alif. Kalau dia nak bubuh alif, hamzah single, lepas tu ada alif lepas dia. Dia akan dipanjangkan. Adam. Mana? Yang tanda baris ialah hamzah tu. Alif tak ada tanda baris apa-apa. Tengok dalam Quran. Nanti kita baca Quran, kita tengok ya. Setiap huruf alif kita tengok. Ya betul ke Ustazah kata ni. Ya. Okey. Boleh? Boleh terang tak? Jelas ya? InsyaAllah jelas, boleh faham. Ya. Jadi bila kita baca Quran, orang Perak kata perona lah. Kalau bahasa baku kata selesa, sedap sangat. Walaupun kita tak pandai teranum, kita rasa yakin, ya, yakin bacaan kita itu tepat. Kerana kita mengetahui keluarnya, makrahnya, sifatnya, macam mana sebutannya, macam mana tanda baris tak tanda baris. Itu saya bagi tip. Kalau huruf lain daripada alif, alif dah pasti baik dia jadi
single atau berteman ke, dia tidak akan bertanda baris. Huruf yang tidak pernah bertanda baris. Alif lah. Alif single ya. Kalau huruf yang lain tidak bertanda baris, maknanya dia dengung. Dia jadi huruf dengung ke ataupun idgham ke, kena memasukkan pada huruf yang berbaris. Itu dia. Contoh. Itu nanti kita tinggi. Kita akan menempuhlah kalau ba idgham, ba ikhfa, ba izhar. Kalau yang izhar ada tanda bulat, tanda mati. Yang lain tu mati juga tapi tak ada tanda apa-apa. Adalah hukumnya itu. Hukumnya mesti dimasukkan atau didengungkan. Ya. Okey, boleh faham. Jadi kalau kita tahu dia punya liku-liku kedudukan huruf tu begitu, syarat-syarat dia nak jadi dengung, syarat-syarat dia nak dibunyikan, maka kita mudahlah baca Quran. InsyaAllah tidaklah tersasul memanjang. Itu dia ya. Dan kalau kita belajar bab tanda baris pun, sebabnya ya, tanda baris ni kita selalu tukar-tukarkan. Baris bawah jadi tu, baris atas. Padahalnya okey dah bacaan, kenal dah tanda baris. Kalau di atas aja pada huruf tu, maknanya fathah. Maknanya kita kena baca atas lah. A lah. Kalau tanda bawah, baca I lah. Tapi kadang-kadang kita I, kita baca A, kita baca I. Sedangkan kesilapan yang ini termasuk dalam kesilapan yang nyata. Iaitu lahnu jali. Tu dia. Itu yang bahaya tu. Kalau lahnu khafi, okey lagi. Okey lagi pun, okey sementara nak tahulah ya. Jangan okey semanjang tak apa ni okey. Jangan ambil kesempatan begitu ya. Okey, alhamdulillah. Saya rasa setakat itu keterangan saya. Kalau ada yang dikongsikan boleh. Kalau ada nak tanya pun insya-Allah, kalau saya tak tahu saya tangguh ya. Jadi kita sama-samalah boleh kita kongsikan ya. Kalau ada yang nak lebih faham lagi pun insya-Allah boleh terbuka. Okey Ros. Okey Rohaida, Rosna. Boleh. Kata nak keluar cepat. Boleh kongsi insya-Allah. Okey. Kalau tak ada kita terus buka Quran lah. Kita surat berapa ya? 490. 490 ya. Itu hari 490 setengah muka ya. 490. 16. Biar baca sampai 16 Ustaz. Okey. Siapa nak baca dulu silakan. Yang nak keluar dulu baca dulu. Saya baca dulu saja. Saya nak baca dulu. Baca lah. Tak apa. Siapa nak baca tadi? Okey, saya baca dulu ya. Siapa ada hal nak Baca. baca dulu? Saya nak baca dulu. Bagi siapa nak baca dulu. Baca. Okey. Saya baca dulu ya. Okey. Alia kan? Ya, Boleh. ada Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Okey, alhamdulillah. Sebab Alia nak keluar kan? Ya, Cuba Ustazah. tengok alif yang tak ada bertanda baris ataupun jumpa alif yang bertanda baris, tunjuk kat saya. Yang tak ada baris tu Bima. Okey. Baris keberapa tu? Yang Awal. 18 tu. Okey. 5 kan? Mim Lima. yang tak ada baris. Alif mana ada tanda baris? Ada tak tanda baris? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Inilah dia. Alif tak pernah Hmm. terima tanda baris. Kalau ada Hmm. jumpa tunjuk saya ya. Ada tak jumpa alif ada tanda baris? Tak ada. Ada. Tanda Cuma baris dia tu tak ada. maksudnya baris atas, baris bawah, baris depan. Ya. Tengok. Kalau jumpa okey. Jadi tengok hamzah kotak. Wa'os tu. Wa'af. Wa'os. Mana wa'af? Dia ada hamzah baru bunyi kan Ustazah? Sebab Itu. dia ada hamzah. Okey, itu namanya bukan alif. Itu ialah hamzah Hamzah. kotak. Hamzah Hamzah kotak. Ya. Okey. Saya nak kenalkan itu je lah. Biar nampak rupanya selama hari ni kita tak ada menengok sangat kan. Bila kita belajar baru kita perhati betul. Okey. Tadi mana wa'af tadi? Ros kata mana? 16 juga. Apa ni? Ayat 16. berapa? Dah mula Ustazah. 16. Ayat 16 juga. Ya. Wa'af. Wa'af mana dah ada alif, tak ada alif pun. Dia hamzah. Ini hamzah kotak. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Ya, ini adalah hamzah kotak namanya. Ingat. Ya. Kita kan dah belajar jenis-jenis alif. Belajar belum? Ya. Jenis-jenis alif kena tahu. Saya nampak. Mana rupa jenis alif. Hamzah kotak ni adalah salah satu jenis alif. Alif yang sebenarnya dia seorang je. Dia macam itulah, macam bana, bima. Tu alif. Yang tu, yang amit, takhaza, lepas mim tu ada macam alif, tapi atas dia ada sad. Itu hamzah wasal nama dia. So, Nama dia hamzah wasal. Kena catat lah, tidak lupa. Nanti kita duk kata alif juga. Jadi orang pun pening. Mana alif ni? Itu dia. Jadi kalau jumpa alif, tiba-tiba awak jumpa alif yang bertanda baris. Tapi kalau Quran Indon ataupun Imla'i dulu alif dia bertanda. Maknanya kita dah belajar, maknanya itu adalah hamzah qata'. Ya. Kalau tunjuk ke saya Quran Indon, dia ada tanda baris, maknanya bukan alif tetapi dia adalah hamzah qata'. Kita belajar ikut resam Osmani ya. Okey. Itu saja saya nak terang pasal nak keluar cepat kan. Okey, yang kedua siapa dia? Saya. terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Siapa pula ni? Okey. Ros kan? Dia nak keluar kan? Okey. Ya Ustazah. Silakan. Sama. Kak Ros muka surat berapa Kak Ros? 491. 491. Ya. Wakaza tu je. Wakazalika. Kadzalika. Ya. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما tak sampai Ustazah.
وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dah. Lagi satu. Okey. Sampai ke بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Okey. Alhamdulillah. Okey. Rus pun nak keluar cepat kan? Ya. Okey. Kita tengok atas tadi ya. Ayat 24. Ayat 24. Qala awalau ji'tukum bi ahda. Mim pun tak ada tanda. Mim ada Mim tak ada tanda apa-apa kan? Mim tu. Ji'tukum mana tanda apa-apa? Mana Tanda saja? apa-apa pun. Ayat mana? Ini ayat yang Rus baca tadi, ayat yang ke-24. Qalu inna. Qala awalau. Qalau. Qala awalau ji'tukum bi ahda. Mim mati tu kan? Mim tu mati walaupun tak ada tanda mati bulat kan? Tanda mati yang selalu kita tengok ada tanda bulat kan? Ya. Sekarang dia tak ada tanda apa-apa. Maknanya dia akan dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Selepas dia. Selepas. Beserta dengung. Dan mengeluarkan huruf ikhfa syafawi. Kita baca ji'tukum ya. Jadi itu kita nampak tak ada tanda. Maknanya kalau ada soalan alif tak ada tanda, mim pun tak ada tanda, macam mana sahaja bila dia jadi mat. Sebab alif ni bila-bila pun dia akan jadi mat. Ya. Jadi mat dia tak ada tanda. Kalau yang ada tanda dia bukan mat lah. Ini dia dengung lah. Kalau ada tanda dia akan hukum izhar. Kalau tak ada tanda sama ada ikhfa ataupun idgham. Tu dia akan mengeluarkan hukum lah di situ. Ya. Dan seterusnya wajadtum. Kan baris tu juga wajadtum. Dal tak ada tanda. Maknanya kita masukkan ke dalam ta itu. Tapi dia bukan huruf dengung, dia kita masuk je lah. Hukumnya apa dia? Idgham mutajah. Masuk. Jadi kita nak beritahu yang tak tanda tadilah ya. Alif tak tanda dia jadi mat, alif mat. Tapi alif ni tak kira dia jadi mat ke, dia tak jadi mat ke, dia duduk seorang ke, memang tak ada tanda. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya faham ya. Jadi kelas mana-mana pun kita akan faham bila tu kita dah menangkap dah dalam kepala kita. Itu yang nak tu. Dan seterusnya siapa nak keluar lagi tu? Atau orangnya 4 orang je, 4 keluar. Tak apa. Kena cakap dengan Ustaz Wali ya, Ustazah. Nak murid hilang. Tak cakap. Balik je lah. Dia nak tutup tu, kan dia cakap dah saya kena tutup lah sebab orang dah tak ada. Gitu. Okey, seterusnya. Rohaidah sudah. Rohaidah, okey. Rohaidah, Juma, Noni. 3 orang je lagi Ya. Tak apa, Bolehlah baca banyak sikit. Sikit orang. Banyak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'akumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل
ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن Wahidatal, bunyi lam. يقتل واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يسحرون. Dan tadi Ustazah yang masukkan lam tu tanwin jumpa lam. Tanwin jumpa lam tu kan idgham bila gunnah Ustazah. Ya. So tapi kan dia tak boleh lama kan Ustazah? Tak boleh Tak pegang. boleh, kau jangan gantungkan dia. Jangan darajatillah. Tak, jangan. Terus je. Dia bersantai je. Darajatilliyattakhidha ba'duhum. Maknanya terus je masukkan lam tu cepat Ustazah. Masukkan lam saja, bukan transit dekat lam tu. Memang kita ramai yang menggantung. Wahidatan gitu. Tu yang salah Ustazah. Wahidatan. Lagu tu je. Oh, insya-Allah. Saya takut tu lah Ustazah. Sebab ramai yang baca Robi tu, ramai yang baca macam tu. Sebab jadi dia tak nampak kesilapan dia. Dia tak nampak kesilapan dia, dia rasa dia betul. Tu dia. Kita suruh ulang. Kadang-kadang kita tak cakap kesilapan dia. Ulang. Bila dia ulang betul pula. Jadi tak adalah, tak payahlah pencerahan. Gitu. Yalah, ini tahu Ustazah tapi bila baca tu tak jadi Ustazah. Yelah, tu saya kata bila sebut satu-satu tahu, tanya hukum pun tahu. Bila sebut jadi tak tahu. tak kena. Biasa. Tak apa, insya-Allah doa ya. Kita baca dengan ni ya Allah, kitab Quran ni Allah punya. Jadi kita baca dah betul, dia bagi pinjam kat kita. Kalau dia buat ni tak bagi pinjam dengan kita macam mana rupa nak sebut tak betul, itu dia tak lagilah tu. Kita berdoa. InsyaAllah. Okay. Ustazah ada satu tu yang kadang-kadang kita jumpa yang macam dal tu kan Ustazah, tapi dia macam kelamkan tu kan. Maknanya dia tak berfungsi Ustazah. Ada pada tulisan, tiada pada tu. Tiada pada sebutan. Tiada pada sebutan. Kadang-kadang ada pada sebutan, tiada pada tulisan. Kadang-kadang macam tu. Tengoklah ada tempat-tempatnya. Ya. Okey. Siapa lagi? Juma. Noni, Juma. Okey, Juma baca. Juma baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zuhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Lagi. Siapa? Baca. Boleh, nak baca. Sambung Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idza-hum minha yadhhakun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tajwid. Saya ada, saya tak keluar cepat. Tak cepat, okey. Noni? Ada tak Noni? Ada. Ya, okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indak innana lamuhtadun falamma kashafna anhumul azaba idahum yankusun wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin wala yakadu yubin Walaula ulqiya alaihi aswiratum min dahab au jama'ahul malaikatu ma'ahul malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafunat
taqamna minhum Takom. Takom. Taqamna. Falamma asafuna taqamna nan kena dengung kan falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون pendek إذا قومك من يصدون إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون بل هو قوم خاصمون بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Tak boleh silap sikit dia duk silap. Cungak-cungak. Okey, siapa lagi? Ada? Ada. Tak ada lah. Asal siapa duk cakap Juma lah. Juma. Okey, tinggal 3 orang ni ya. Rohaida, Juma, Nuraini. Ya. Okey. Jawab tu keluarkan hukum. Sebaring orang. Sebaring. Yang mana? Wama Nuri. Wama Nuri. Okey, Jumaya. Wama ma asli ri Nuri ri dibaca nipis ma asli him idgham mutama apa? Mim jumpa mim apa Ustazah? Idgham mislain saghir. Nak sebut mislain dah lupa. Idgham mislain saghir. Mat badal tin tin boleh jadi izhar ya Ustazah. Ayatin. Hin memanglah izhar. Izhar haqi. Tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar haqi. Izhar haqi. Nun mati bertemu dengan hamzah. Izhar halqi juga. Min Min izhar haqi amat badal jumpa hamzah izhar haqi lala ma asli akbaru ro dibaca tebal ru min izhar haqi ha ma asli wa akhaznahum na ma asli mim jumpa bahum bil ifa syafawi azal ma asli la'allahum hum izhar syafawi yarji'un ma'arid baca dibaca tebal nun ma'arid
Arif disukun. Ma'arif. Ma'arif disukun. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Baca satu ayat. Keluarkan hukum. Enjoy lah kita kan. Siapa? Raida ke ni? Jawab. Raida dululah. Raida, okey. Waqalu. Waqalu ko ma asli, lu ma asli, ya abati tu mad jaiz munfasil tu lah. Jaiz ke mak wajib tu? Dia ada atas tongkat dia, jumpa yang macam ni ya. Nak wajib ni. Dia satu perkataan. Ayyuhas sahir. Ya tu satu perkataan ayyuhas. Mak wajib. Maknanya dua. Mak wajib mufasil. Mak wajib muntasil. Ya. Majaiz mufasil. Tadi ni dua kalimah. Ya satu kalimah. Ya wahad. Aku saya jawab tadi majaiz. Majaiz. Yalah tadi sebut majaiz lah awak. Majaiz. Majaiz mufasil. Okey. Lepas tu Lam. lam tu alif lam samsiah tu lah. Okey. Lagi alif lam samsiah, root tu ada tak hukum? Tak ada lah kan? Alana apa pula tak ada? yang mana? Tak ada bersifat qalqalah. Qalqalah Akhiru da'u lana. Qalqalah. Lana ma asli kan? Rob tu baca, rob tu dibaca tebal, ro tu ma asli, in tu ni izhar, bukan salah. Ifa hakiki. Okey. Nana tu wajibahunna, na tu ma asli. Lepas tu mendagi atadun, ma alif disukun. Okey, Noni. Noni. Kalamma tu wajibuna. Ma tu ma asli. Lepas tu kasyafna pun ma asli. Ani izhar. Humul ni tu Alif lam. Kamariah, tambah alif lam kamariah. Za ma asli, za lagi tu pun ma asli. Lepas tu Kalau wakaf anhumul azab. Alhumul azab. Ada jadi ma'arif li sukun. Ma'arif sukun berserta qalqalah kubra. Benar. Qalqalah azab. Okey. Lepas tu za tu ma asli. Lepas tu yun tu ifak. Mana yun kau ni apa-apa? Yan. Enjoy tiga orang. Usul ma'rif disukun. Okey. Bersukun. Okey lah tu. Pandai tu. Pandai sebenarnya. Tapi melalut. Baca silap. Puasa lupa nak sebut selain sukun dah lupa. Jangan salah ke puasa, salah sendiri. Lalu. Ustazah mengelabah Ustazah. Benda tu tahu bila Ustazah ada, Ustazah tu mengelabah. Jadi dia macam dalam kepala tu ingat Ustazah. Kita kan biasa-biasa je apa pulanya. Sebut tak keluar. Okey, tak apa. Boleh lama-lama okey lah kan. Elok-elok je baru 10.24. Jadi maknanya peningkatan tu sangat-sangat ada lah. Tak apa, yang tak datang tu dia ada hal. Tadi apa nama Siti Salbiah dia kata dia ada hal. Ya. Yang lain dia tahulah masing-masing kan. Puasa-puasa ni kadang ke sana ke sini kena buat berlaku. Ustazah boleh tanya satu perkara Ustazah? Boleh, banyak perkara pun boleh. Okay. Satu kan surah Taubah tu kita tidak bermula dengan auzubillah ataupun bismillah. Auzubillah boleh. Auzubillah boleh. Habis saya dengar ada satu
kawan saya beritahu kalau At-Taubah tu kita sambung daripada surah yang last tu sambung terus Baroah. Betul ke Ustazah? Apa dia? Tak dengar. Ambil ayat yang last daripada sebelum Baroah tu, surah Baroah, sebelum surah Baroah tu kita sambung ke surah Baroah terus. Boleh? Ya betul. Tak boleh, memang betul. Bacaan bacaan Dia ada sambung. 3 wajah tu dah kan. Ada Ya, 3. ya, saya dah beritahu ni. Kita beritahu saya kurang jelas. Kita buka muka surat itulah. Muka surat berapa tu? Tengok kan. Baroah tadi tu, surah Taubah tu. Yalah, muka surat berapa? Ya. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Cari tak jumpa. Okey. Dah jumpa dah? Okey. Muka surat berapa Dekat dah? muka surat 186 dan 187. 186 akhir surah Al-Anfal. Okey, saya cerita sikit. Saya tak begitu jelas. Cara bacaannya kalau kita nak juga baca bismillah, kita dari awal tadi baca bismillah. Daripada awal surah Al-Anfal tadi. Katalah kita baca ya. Anfal. Jadi kita sambung teruslah. Jadi ini cara bacaan wasal ya. Cuba Ustazah tunjuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Lepas tu kita ambil bara'atun Itu terus. maknanya hukum dia ialah iqlab. Tanwin bertemu dengan ba. Jadi bacaannya begitulah. Bacaan yang kedua kita baca dengan saktah. Macam mana Ustazah? Pertama kita baca dengan wasal dengan hukum iqlab. Kedua kita baca dengan saktah. Pertama wasal. Dia ada 3 cara lah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Saktah maknanya berhenti sekejap kan. Dia tak ada tanda saktah Ustazah? Memanglah tak ada, orang kata 3 cara bacaan surah Baroah. Dan satu lagi cara, biasalah. Satu lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Gitulah. Jadi maknanya kalau kita nak Allahu Akbar, memasihkan diri kita, kita setiap kali jumpa surah ni kita bacalah 3 cara tu. Okey, baru faham. Ini serupalah dengan surah Ali Imran. Tu dia ya. Kita buka surah Ali Imran dan akhir Baqarah. Surah berapa? Yang tu saya tak tahu, saya cerita sikit. Oh, saya dah cerita dah sebenarnya. Saya tak dengar. Itulah. Akhir muka surah 49 dan muka surah 49 Al-Baqarah, muka surat Ali Imran, muka 50. Lagi satu nak bagi tip, yang ada yang genap belah kiri tangan ya. Muka surat yang genap sebelah tangan kiri. Muka surat yang ganjil tangan kanan. Jadi ingat kalau kata ustaz-ustaz awak dengar kelas-kelas lain, buka muka surat 49. Jangan tengok belah kiri, tengok kanan je. Tengok muka surat kanan. Kita dah tahu dah. Yang ganjil kanan, yang genap kiri. Okey. Okey ya. Ini satu tip. Alhamdulillah. Baik. Baru tahu hari ni. Banyak lagi benda kita tak tahu ni. Okey, cara baca Alif Lam Mim pada surah Ali Imran ni juga ada 3 cara ataupun 3 kaedah. Yang dah dengar tu dia tahulah. Macam mana yang dah dengar boleh jawab, boleh beri pencerahan. Juma nak dengar. Tolong. Saya tak begitu faham. Ustazah. Saya juga. Okey, saya ingat nak tanyalah tu kaedah ke noni ke. Senyap aja kawan tu. Itulah, saya ingatlah tu. Pertama wakaf macam biasa aja, alif lam mim kita baca terus. Okey. Yang kedua? Lepas tu yang kedua kita baca wasal kan? Wasal. Okey. Kita ambil daripada apa? Wasal berapa? 6 harakat ke 2 harakat?
Wasal 6. 6 harakat. Okey, yang ketiga. Mimmallah. Yang ketiga. Yang ketiga wakaf, wasal. Wasal juga. Wakaf sekali je. Wasal 2 kali. Wasal 2 kali. Satu 6 harakat, okey. satu 2 harakat. Wasal 6 harakat dan wasal 2 harakat. Itu kaedahnya baca. Wasal Jadi 2 apabila kali. kita baca, kita praktikkanlah begini. Jangan baca sekali je. Supaya kita mesra dengan cara-cara ni ya. Jadi atik dekat ujung bucu-bucu ke dalam Quran tu, cara baca adalah 3 cara baca pada surah Al-Imran. Baca. Cara pertama wakaf, cara kedua wasal 6 harakat, cara ketiga wasal 2 harakat. Catat je tu, jadi fahamlah. Bila nampak ingat. Pasal 2 harakat tu Ustazah tunjuk bunyi kan? Saya nak tunjuk 3-3. Jangan risau. Sabar. Kalau tak saya suruh Nani tunjuk. Kalau saya dah tak larat nak keluarkan suara, saya suruh Nani tunjuk. Rohaida ke? Okey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sekarang boleh try 3-3 orang ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita itu wakaf. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay, wakaf ya. Macam biasa kita baca. Sekarang kita nak wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Itu 6 harakatnya. Kalau kita nak berhenti dekat Allah pun boleh ya, kalau nafas tak cukup. Saya buat berhenti ya. Wasal 6 harakat tapi berhenti dekat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Ya. Kita tahulah kita nak menyukat nafas kita. Itu ambil baliklah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, cara yang ketiga. Yang 6 harakat tu kita tamim tu kita bagi 6 lah panjang kan. Mim Allah. Hak tu lah 6 kan. Mi tu 6. Ma tu min di atas ma tak ada panjang. Kalau nak tahu jelas, kena eja. Macam ni ya. Nanti sekejap saya tulis. Panjang. Alif. Okey. Lam. Lam. Alif, lam, mim. Alif, lam, fa. Alif. Macam ni. Dah tak nampak pula. Balik ke saya nampak? Nampak. Alif tu. Alif, ya. Lam ni panjang. Lam, mim. Lam, alif, mim. Ni mim, ya, mim ni. Ini yang panjang. Mim. 6 harakat kan? Kan ada mesti 6 harakat. 6 harakat. 6 pun 6 harakat. Jadi mim. Allah. Okey. Itu 6 harakat. Sekarang 2 harakat ya. Okey. Berpandu kepada ejaan juga ya. Berpandu kepada ejaan juga. Kalau kita tengok alif lam mim ni kita tak nampak. Jadi bila kita tengok alif lam mim yang pada Quran, dalam kepala, dalam mata hati kita nampak ejaan ya. Okey. Okey, 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Min ya tu 2 harakat je lah. Kalau kita wasal dia jadi kalau kita wasal min ya ni jadi mat tabi'i. Betul tak? Wasal nak mima kan? Ma ni 1 harakat je. Jadi mima. Yang 6 tadi mim Allah. Gitu. Okey. Itu je bezanya, tak ada banyak. Mim Allah. Okey. Boleh ya? Boleh Juma?
Boleh insya-Allah. Saya cuba yang 2 harakat Ustazah. Saya macam kurang jelas tadi. Cuba. Kena cuba. cuba. Siapa yang rasa ni nak cuba, boleh Yang 2 cuba. harakat ni, yang 2 harakat yang nombor 3 ni. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif. Mi alif. Allah. Mi alif dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allah. Betul. Salah. Mil. Alif lam mim Allah. Oh, lam jumpa mim tak ayah dengung. Tak payah. Mana ada dengung? Mima. Alif lam mim. Oh, alif Lam tu dengung. Lam mim Allah. Lam berhenti. mim. Berhenti sekejap ya. Lam mim Allah. Bukan berhenti dengung. Bukan Salah. berhenti sekejap. Kalau berhenti sekejap namanya saktah. Ini berhenti, bukan berhenti. Dengung. Macam ni. Alif lam. Kan dengung tu, bukan berhenti. Okey. Lagi sekali. Lagi sekali praktis alif lam dulu. Okey. Alif lam mim Allah. Cantik. Cuba lagi sekali dan bismillah. Saya baru belajar hari ini Ustazah. Ya ke, lah kesiannya. Kesian Okey. kan? Itu selalu tertinggal. Ini dia orang yang tak datang ni tertinggal lah nanti. Okey. Cuba baca lagi sekali penuh. Daripada Yang bismillah. mana Ustazah? 2 harakat tu. Yang 2 harakat ya. Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allah. Cantik dah. Betul. Pandai sikit. Cuba yang 6 harakat pula. Yang 6 harakat. Oh, payah sikit ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allah. Cantik dah tu. Boleh tu. Cuma kena mim tu kena tutup mulut. Mim Allah. Ya. Jangan nganga. Jadi sebut tak tepat. Lagi sekali. Lagi sekali Ustazah. Lagi sekali. Boleh. Satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tak jadi. Jangan jut-jut. Ini tak ada sabdu. Dia renjut-renjut tu ada sabdu namanya. Alif lam mim Allah. Alif ambil alif dulu. Berarti alif lam mim dulu. Tak payah sambung bismillah. Okay. Mim Allah. Kau pendek tak 6 harakat tak sampai tu. Hilang 6. Saya cuba latih je. Lagi sekali. Ustazah. Ambil nafas. Alif lam mim Allah. Cantik. Alhamdulillah. Syukur. Semoga biar macam gitu ya. Istiqamah dengan bacaan itu. Bila kita baca tadarus ke baca apa ke, buat 3 wajah ni. Nanti kalau partner kita saya akan baca 3 wajah. Nak mengingat, kalau tak baca macam ni lupa apa dia. Okey, insya-Allah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Saya amalkan. Amalkan ya, amal. Okey, insya-Allah. Okey. Aduh, baru hari ini. Raida nak cuba? Tu dah cukup masa. Saya cuba. Salah yang 2 dulu, yang biasa dulu dah. Yang biasa tak payahlah kau tahu dah. Yang 2 tu. Yang 6 dengan 2 ya. Dengan 2. Okay. Alif lam mim Allah. Okay, itu 2 ke lebih dah. Tak sampai 6. 3. Saya buat 2 dulu Zazah ya. Boleh buat. Alif lam Allah. Lebih pula 2. Alif lam mim Allah. Cukup 6. Okey. Cukup 6 lah. Tak cukup ke? Cukup ya.
Tapi Alif dapat Lam Lam. Mim Allah. Bolehlah Tu tu. cukup lebih lah tu. Tak kena sama dengan lam tu. Lam dengan mim tu sama nak. Gitu. Lam dengan mim tu 6 dia kena sama lah Ustazah kan. Kena Nombor sama. Selalunya kita memang buat panjang pendek. Jangan buat panjang pendek. 100. Okey. Noni dah biasa. Lam tu pun 6 harakat ya kan Ustazah kalau kita baca biasa. Yalah. Ya, macam biasa, tapi macam biasa berhenti. Kan? Kita tak sambung dengan Allah tu. Okey, baca. Alif Lam Mim Allah. Buat apa tak dengar pula tengah ni? Dua. Tak ingat ah. Mawah yang kenian tu. Mim yang tu lah maksudnya mawah tu kan. Nama harakat tu mim tu lah. Mim ya mim. Mim. Tak sambung. Alif Lam Hilang. Hilang tengah-tengah. Tak dengar tengah. Tak apa pasal Noni dia biasa selalu dengan saya. Jadi Noni kelas ustazah dia dah biasa. Saya kelas lain tak belajar ni. okey, Raida pun biasa juga tapi lupa. Saya pun dulu masa tadarus dulu lah Ustazah ingatkan tadarus yang dekat masjid dulu kan. Ustazah tunjuk tu saya ingat. Itulah. Bila kali tadarus memang banyak kena sekolah sebab bukan kelas kita kan. Ramai yang pendatang, ramai yang dari luar-luar. Jadi banyak mereka, dia pandai baca, bukan tak pandai. Itulah saya ni, kali ni saya tak join pula. Jadi harap-harap pelapis-pelapis boleh menenggulah sahabat-sahabat kita ya. Sebab kali ni saya join dengan Persatuan Qiraat Malaysia, Persatuan Kebangsaan. Jadi naik prestasi sikit lah kan bulan Ramadan ni. Biar kita terkejut sikit, Allah banyaknya kekurangan aku. Tahu sedar kan? Okey dah. Terima dah. Jadi setakat inilah rasanya hari ini. Walaupun tak ada kawan-kawan yang lain, kita ada hikmah Allah bagi dapat kita kongsikan ya. Terima kasih banyak Ustazah. Saya dapat ilmu banyak hari ni. Tapi dia orang boleh dengar melalui ustaz lah. Ada record. Tapi saya ni tak reti nak tengok sendiri. Ustaz Wali hantar dah kan? Dia hantar korang je, saya dia tak hantar. Oh ya, okey tak apa. Kita Ustazah tak apa. Ada pernah saya minta tapi Siti Salbiah yang bagi kat saya. Okey, kita tutup kelas kita. InsyaAllah saya hantar soalan hari 2 hari. Buat soalan-soalan tu jawab supaya kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bila kita nak cari jawapan, kita tengok Quran, jadi dapat pahala kita kan. InsyaAllah. Itulah yang pentingnya, tambah pula bulan puasa. Jangan kita bagi ruang meleka. Kita penuhkan ruang kita dengan amal ibadat. Kita fikirkan yang tahun dulu apa aku buat macam ni. Kita tambah sikit. Kalau kita buat satu, hari ni kita buat 2. Pastikan diri kita satu hari kurang-kurangnya 1 juzuk. Sebenarnya kalau bawa dalam semayang memang betul 1 juzuk. 2 sebelum, 2 selepas semayang. 2 sebelum, 2 selepas, 2 sebelum, selepas, 30 hari 30 juzuk. Kan? Alhamdulillah. Tak ada masalah langsung. Jadi kita naikkan prestasi kita. Ramadan ini kita buat 2 juzuk satu hari. Kalau tahun lepas 1 juzuk satu hari, hari ini 2 juzuk satu hari. InsyaAllah boleh ya. InsyaAllah, cuba. Saya cakap ni melalui pengalaman, jadi saya berani nak cakap. Alhamdulillah. Jadi okey, setakat itu kita sama-sama baca doa dan tutup majlis. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك نتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Assalamualaikum.